Soalan yang pertama yang kalau kita tengok di sini, wanita diarahkan untuk menutup aurat. Bolehkah kita katakan aurat wanita yang dibuka ataupun terdedah menjadi punca berlakunya jenayah rogol? Satu, sebelum kita nak pergi lebih jauh, seperti yang kita tegaskan, orang Islam, orang beriman perlu yakin dan perlu percaya bahawa menutup aurat bukanlah kerana untuk mengelakkan rogol semata-mata. Dan kita tak boleh katakan, tak wajar untuk kita katakan pendedahan aurat itu punca utama kepada berlakunya rogol. Kerana banyak kes yang berlakunya rogol itu di atas faktor-faktor lain, bukan menutup aurat. Wanita yang menutup aurat juga dirogol. Seperti kita kata tadi, wanita yang berusia, kanak-kanak, anak sendiri, semua ini berlaku disebabkan banyak sebab dan faktor. Cuma kita nak tegaskan, menutup aurat satu kewajipan yang jelas disebut di dalam surah An-Nur ayat 31. Wahai wanita-wanita yang beriman, tundukkanlah pandangan kamu dari melihat perkara yang haram. Peliharalah kehormatan dan janganlah wanita-wanita yang beriman itu memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Mereka hendaklah menutup belahan leher baju mereka dengan tudung kepala mereka. Jangan mereka menampakkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami dan anak-anak dan seterusnya. Itu yang pertama. Menutup aurat perintah daripada Allah. Kita nak kena tekankan ia perintah daripada Allah. Kemudian tujuannya untuk membezakan wanita yang beriman dengan wanita yang tidak beriman. Sebagai satu kod etika pakaian orang Islam berbeza dengan wanita bukan Islam. Untuk mengangkat kehormatan dan kemuliaan. Menutup aurat itu satu kehormatan, kemuliaan dan mengangkat kedudukan wanita kerana secara fitrahnya sesuatu yang dilindungi, yang ditutup, yang dilitupi, yang dijaga lebih dihargai dan dinilai tinggi berbanding perkara yang terdedah dan terbuka. Jadi kita nak katakan berdasarkan kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan wanita untuk memelihara kehormatan dan aurat mereka, dan hanya boleh dibuka dan diperlihatkan aurat itu kepada mahram, suami, anak-anak. Ini menunjukkan satu eksklusifnya wanita di dalam Islam. Dan kita kena faham, sebelum kita berpindah kepada soalan yang kedua, kita kena ingat, sebelum datangnya Islam pada zaman jahiliyah, wanita tidak mempunyai nilai dan harga. Wanita itu seperti barangan. Bahkan kita tengok wanita boleh dipusakai. Wanita itu seperti barang atau harta warisan yang jika suaminya, ayahnya meninggal, ia boleh diserahkan, ditukar ganti, ditukar milik kepada orang lain. Bahkan di dalam agama-agama lain, wanita itu dianggap seperti hamba, diperlakukan sewenang-wenangnya, dijadikan sebagai pemuas nafsu semata-mata. Tetapi bila Islam datang, ia mengangkat wanita pada kedudukannya, ia mempunyai hak dalam rumah tangga dan masyarakat. Dan salah satu daripada bukti Islam menjaga dan memelihara dan mengangkat wanita adalah pensyariatan menutup aurat. Bukan semata-mata mengelakkan rogol. Kita nak katakan zina dan rogol berbeza. Zina mungkin berlaku disebabkan seseorang yang mendedahkan aurat dia, menaikkan syahwat orang lain dan mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang haram. Tetapi rogol ni satu paksaan yang dibuat oleh perogol ke atas orang yang tak merelakan diri dia. Mungkin dia dah jaga aurat dia, dia mungkin dah jaga diri dia, tapi dia tetap dirogol. Jadi kita katakan bukan soal mendedahkan aurat. Kadang-kadang perogol itu merogol bukan kerana dia tertawan atau tertarik dengan batang tubuh, tapi banyak faktor. Ada juga perlakuan yang kita tengok rogol yang kita boleh katakan perlakuan seks dengan haiwan. Banyak sebab yang menyumbang kepada rogol. Tetapi saya nak tekankan di sini bahawa menutup aurat bagi wanita adalah satu kehormatan dan kemuliaan. Jika tidak kerana rogol sekalipun, Islam tetap memelihara dan mengarahkan wanita untuk menutup aurat.
Jadi wallahu a'lam, surah An-Nur ayat 31 jelas kepada kita tentang perintah menutup aurat dan ia sebagai lambang untuk menjaga muruah. Okey, wallahu a'lam.